Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua anak-anak murid cikgu kelas 2 Bestari dan 2 Cekal. Jadi hari ini Pendidikan Kesihatan tahun 2, tindakan bila berlaku kecemasan. Sambung yang minggu lepas, iaitu topik malam tidak berbau oleh Cikgu Hazwan. Jadi minggu lepas kita belajar jenis-jenis kecemasan yang berlaku di sekolah, rumah dan juga tempat awam. Jadi hari ini kita akan belajar tindakan apa yang perlu dibuat apabila berlaku kecemasan. Okey, selepas awak lihat video ini, murid-murid boleh mengaplikasikan kemahiran meminta bantuan sewaktu berada di sekolah, rumah dan tempat awam. Seterusnya, murid-murid juga boleh menilai tindakan yang boleh diambil jika berlaku kecemasan di sekolah, rumah dan tempat awam. Jadi lepas tengok video ni, awak tak lagi blur lah, awak tahulah apa yang awak nak buat bila berlaku kecemasan. Okey, pihak-pihak yang boleh dihubungi sewaktu berlaku kecemasan. Okey, 1, bomba. Awak boleh hubungi bomba bila berlaku kecemasan seperti kebakaran, seperti kemalangan, kebakaran hutan dan lain-lain lah. Kemalangan yang serius ni biasanya akan melibatkan bomba. Ambulans, awak perlu hubungi ambulans apabila berlaku kes kecemasan yang melibatkan bantuan rawatan segera. Bantuan rawatan segera daripada pihak hospital, kita perlu minta bantuan daripada ambulans. Sebagai contoh, ada ahli keluarga yang terjatuh dalam bilik air, yang sesak nafas, perlu telefon ambulans. Okey, polis boleh berhubungi apabila berlaku kes-kes seperti kecurian, kes rompakan, kes orang-orang mencurigakan masuk di kawasan rumah awak, rumah jiran-jiran awak. Ini kita boleh telefon polis. Okey, seterusnya JPAM adalah Jabatan Pertahanan Awam Malaysia. Tugas JPAM ni hampir seperti bomba, tapi dia melibatkan kes-kes kemalangan yang kurang serius lah. Jadi dia boleh juga hubungi JPAM bila berlaku suatu kecemasan. Seterusnya, maritim Malaysia biasanya kes-kes yang melibatkan pencerobohan laut, melibatkan pencerobohan daripada lanun, yang melibatkan kawasan sepadan Malaysia. Dan biasanya ini tak berkaitan dengan awak lah. Ini biasanya kawasan-kawasan yang melibatkan banyak laut lah. Jadi bagaimana mahu hubungi mereka? Adakah nombor mereka ni lain-lain? 5 badan ni nombor dia lain-lain. Awak kena ingat semua nombor ni, satu-satu ni awak kena ingat semua, ataupun ada satu nombor saja yang awak perlu ingat yang menghubungkan semua. Jadi macam mana awak rasa? Okey, satu nombor saja awak perlu ingat, iaitu 999. Bila awak telefon nombor 999 ni, operator akan angkat telefon dan akan hubungkan awak pada mana badan yang awak perlukan bantuan segera. Jadi perlu ingat nombor ini sahaja. Tak perlu hafal semua nombor. Ada satu badan tu satu nombor, tak perlu macam tu. Satu nombor ni dia hubungkan semua badan. Okey, jadi melalui talian kecemasan 999 ni dia hubungkan Pertahanan Awam, bomba, polis, hospital dan juga maritim Malaysia. Jadi awak fahamkan macam mana pentingnya nombor talian 999 ni, dan kalau boleh nombor telefon 999 ni tidak boleh buat main-main. Tidak boleh call saja-saja jika tiada kecemasan, kerana ini penting untuk orang-orang yang memerlukan. Okey, 1. Didik anak-anak bila dan bagaimana untuk membuat panggilan 999. Melalui macam mana nak telefon 999 ni daripada macam mana nak buat telefon, nak guna daripada phone tu, macam mana nak buat panggilan. Awak kena tahu okey, kena pasti hal-hal kecemasan yang awak boleh laporkan pada 999 ini. Jangan kes kecurian anak kucing, kes kecurian selipar. Awak pun nak call 999 ni tak boleh. Okey, kes kehilangan kucing awak, tak boleh telefon 999.
Okey, ada kes-kes tertentu saja. Okey, kunci keypad telefon bimbit agar tidak terdaya atau tertekan nombor 999 dan pastikan tidak menghubungi 999 jika tiada kecemasan. Nak sesaja nak call, nak main-main tak boleh. Panggilan palsu, panggilan main-main dan senyap boleh membahayakan nyawa orang lain. Kenapa dia cakap macam tu? Kerana kalau orang yang lebih memerlukan telefon pada waktu yang sama awak telefon, tapi awak tujuan nak main-main, orang tu telefon betul-betul, jadi awak sudah membahayakan nyawa orang lain sebab dia tak boleh nak call nombor 999. Dan elakkan kanak-kanak daripada bermain dengan telefon. Bila biasanya kanak-kanak ni dia main tekan-tekan je, dia dah tahu apa nombor kat situ. Bila dia tekan 999, secara automatik operator 999 akan angkat nombor tu. Dan secara tidak langsung, macam cikgu bagi tahu tadi, dia sudah membahayakan nyawa orang lain yang lebih memerlukan. Okey. Panduan mudah bagi kanak-kanak. Nombor 1, kecemasan atau tidak. Macam mana nak tahu itu adalah kes kecemasan atau tidak? Jika nyawa, harta benda atau alam sekitar di dalam bahaya, ia merupakan kecemasan. Faham? Okey. Jika nyawa, harta dan alam sekitar terancam, itu adalah emergency, kecemasan. Terus hubungi 999. Hubungi 999 dan tunggu jawapan telefon bimbit yang tidak mempunyai kredit pun masih boleh telefon 999. Jadi nak call 999 tak perlu kredit pun. Okey, nombor 3, apa yang berlaku? Beritahu tentang apa yang berlaku, kepada siapa dan di mana. Jika ditanya apa-apa, soalan jangan takut, jawab dengan tenang saja. Okey, jangan letak telefon selepas bercakap, kekal di talian dan ikut arahan yang diberi. Dan selepas awak telefon tu, pihak mereka akan cuba sedaya upaya untuk datang ke tempat awak secepat mungkin. Jadi awak tak perlu risaulah kalau dah telefon tu, insya-Allah mereka akan datang dalam masa yang mereka boleh, secepat mungkin yang mereka boleh. Okey. Jadi bila awak dah call tu, tak perlulah call 2-3 kali. Call sekali pun dah cukup, kerana mereka sudah akan take note lah untuk tindakan yang mereka perlu ambil. Okey, faham? Okey, seterusnya tengok ni adalah berita buah musang. Ada seorang buruh membuat aduan palsu dan telefon 999. Jadi mereka dan buruh ni akhirnya menerima padah apabila dihadapkan ke Mahkamah Magistrate hari ini. Dia buat gurauan pula. Nombor 999 ni kecemasan, tapi dia buat gurauan, dia maklumkan ada mangsa terperangkap banjir, tapi sebenarnya tak ada. Bila dia siasat tak ada, jadi buruh ini diambil tindakan undang-undang. Jadi awak pun sama, jangan buat main-main dengan nombor 999. Kalau tak perlu telefon. Faham? Okey. Okey, kemalangan di sekolah. Okey, minggu lepas cikgu dah bagi tahu awak, dah kita bincang macam mana jenis-jenis kemalangan yang boleh berlaku di sekolah, seperti jatuh tangga, tergelincir, kemalangan di padang sewaktu kelas pendidikan jasmani. Jadi hari ini, apa yang awak perlu buat apabila berlaku kemalangan di sekolah? Kerana di sekolah ni awak tiada telefon dan awak tiada ibu bapa. Jadi apa yang awak perlu lakukan bila berlaku kemalangan di sekolah? Sudah semestinya awak kena maklumkan pada mana-mana guru yang berdekatan. Jangan tunggu guru kelas masuk baru nak maklum. Kecederaan tidak boleh ditunggu, perlu dirawat segera. Jadi kalau kawan awak cedera dan ada pendarahan ke, tak ada pendarahan ke, jangan tunggu guru kelas masuk baru nak bagi tahu. Cari guru-guru yang berdekatan, kerana risau kalau awak nak tunggu guru kelas masuk, kalau waktu guru kelas tu pada waktu akhir kawan awak ni ada kecederaan yang serius, sudah boleh bawa mudarat pada diri dia. Jadi cari guru berdekatan, walaupun guru tu tengah mengajar ke, tengah berjalan ke, tengah makan ke. Kalau berlaku kemalangan, maklumkan pada guru tersebut. Tak boleh tunggu lama-lama. Okey, faham? Okey, bila ada kemalangan waktu naik van ataupun bas, perlu maklum pada pemandu bas, bagi dia tahu apa yang berlaku.
Jangan buat diam-diam je. Contoh kawan awak ada jatuh, ada berdarah ke, ada kaki dia terpijak tayar bas ke, awak tak tahu je, awak diam je, tak boleh. Maklumkan pada pemandu bas. Okey. Kemalangan berlaku di rumah. Okay. Jika kemalangan berlaku di rumah, awak perlu jerit panggil ibu, ayah, abang, kakak yang lebih dewasa. Faham? Sebab mereka tahu apa tindakan yang seterusnya yang perlu diambil. Jadi, untuk kanak-kanak seperti awak, jerit kuat-kuat panggil orang dewasa. Okey, sekiranya ibu dan ayah tiada dan ahli keluarga tiada di rumah, apa awak perlu buat jika berlaku kemalangan? Jerit atau terus maklum pada jiran berdekatan, jiran depan, jiran tepi, jiran belakang, kena bergaul semualah. Maklum apa yang berlaku bagi jiran tahu. Kalau perlu jerit kuat-kuat. Okey. Kebakaran di rumah ini semua tak minta berlaku lah, tapi kita belajar ni untuk sekadar pengetahuan saja. Apa yang awak perlu buat sekiranya berlaku kebakaran di rumah. Okey. Bila berlaku kebakaran di rumah, kena menyelamatkan diri dengan menembusi asap. Macam mana tu cara dia? Dalam kebakaran yang membawa maut, kebanyakan orang yang meninggal, yang mati adalah akibat terhidu asap. Bukannya sebab terbakar, sebab dia terhidu asap, dia pengsan. Jadi, jika anda terperangkap dalam bilik yang dipenuhi asap, nombor 1, tutup hidung dan mulut anda dengan selai kain basah dan elakkan bernafas melalui mulut. Tiarap hampir dengan permukaan lantai, kemudian merangkak ke arah keselamatan dengan kepala anda sentiasa di bawah asap. Kenapa disuruh merangkak ni? Kerana bila kebakaran, kebiasaannya asap akan berkumpul di kawasan atas. Jika ada siling, dia akan berkumpul di kawasan lega, dia akan berlega-lega di kawasan siling. Jadi ada sedikit ruang di bahagian bawah. Jadi merangkak boleh elakkan awak hidu asap yang banyak. Jadi boleh elakkan lemas. Biasanya orang yang kebakaran ni dia pengsan sebab terhidu asap yang terlalu banyak. Bila dia pengsan, tak boleh nak buat apa-apalah. Jadi sebaik-baiknya buat cara ni. Okey, cari kain dan tutup mulut dengan selai kain basah. Okey. Okey, ini contoh apa yang awak perlu lakukan bila berlaku kebakaran. Nombor 1, masuk ke dalam bilik yang selamat, sebaik-baiknya yang mempunyai tingkap terbuka, pengudaraan baik dan berhadapan jalan raya. Nombor 2, tutup pintu di belakang anda dan tutup ruang di bawah pintu dengan selimut, kain atau fabrik lain bagi mencegah asap daripada memasuki bilik. Pergi ke tingkap, jerit untuk menarik perhatian orang tentang kebakaran. Nombor 4, tenangkan diri dan jangan cuba melompat keluar daripada bangunan. Okey. Apa yang daripada sini maknanya dia kalau berlaku kebakaran, cari ruang yang selamat dan tutup ruang-ruang yang dijangka asap boleh masuk, dan pergi ke tingkap, jerit dan panggil jiran-jiran untuk minta bantuan, dan jangan kelang kabut nak terjun ke bawah. Kalau bila awak terjun ke bawah boleh buat kecederaan yang lebih serius. Bila jiran-jiran dah tahu awak dalam kecemasan, mungkin mereka akan tolong hubungi bomba ataupun mereka akan cari tangga-tangga untuk bagi awak turun daripada tingkap. Kalau awak terjun, risau boleh mendatangkan kecederaan yang lebih serius. Okey, faham? Okey, jika pakaian awak disambar api, apa yang perlu dibuat? Nombor 1, berhenti di mana anda berada. Jangan lari. Jangan terlalu panik. Okey, tenang dulu dan baring ke tanah dan tutup muka menggunakan tangan. Berguling sehingga api padam dan sejukkan bahagian terbakar dengan air yang mengalir dan dapatkan bantuan perubatan dengan kadar segera. Jadi ini kemahiran yang awak kena tahu. Bila awak berguling, api secara automatik boleh padam. Sebab dia terkena kawasan lantai. Okey. Alat pemadam api. Ini sepatutnya setiap rumah wajib ada satu. Kenapa kena ada satu? Sedangkan
Dengan air pun kita boleh padamkan kebakaran. Kenapa perlu beri juga? Kenapa? Ni cikgu nak bagi tahu. Kenapa? Kerana okey, kita tengok alat pemadam api air, jenis dia air. Air boleh padamkan apa? Boleh padamkan kertas, kain, plastik dan sebagainya. Tapi air ni kita tidak boleh padam jika kebakaran daripada minyak. Kerana bila kita gunakan air, kebakaran dia akan merebak bila kebakaran itu berpunca daripada minyak. Okey. Kedua, karbon dioksida, cecair yang mudah terbakar dan alat elektrik hidup juga boleh memadamkan api, membabitkan bahan-bahan yang mudah terbakar. Jadi karbon dioksida dengan sebut kimia kering ni adalah alat daripada alat pemadam api itulah. Dalam alat pemadam api itu terkandung sebut kimia kering ataupun karbon dioksida. Jadi kalau kedua-dua jenis ni boleh padamkan hampir ke semua kebakaran. Jadi air tu awak ingat ke dia boleh padamkan semua? Tak. Air tu kalau kebakaran yang menyebab dia berpunca daripada minyak, bila letak air makin besar jadi api dia. Ataupun jika kebakaran berpunca daripada litar pintas, bila sembuh ataupun letak air tanpa awak tutup switch utama, awak pun boleh kena renjatan elektrik. Okey. Untuk menggunakan alat pemadam api, gunakan kaedah PASS, PASS, pull. P, pull, tarik keluar pin keselamatan seperti diarahkan pada label. A, aim, hala, muncung pada pangkal kebakaran. S, squeeze, tekan tuil. Sweep, sapu api dengan menggunakan buangan yang keluar dari alat pemadam api. Ini biasanya kalau awak ada beli pemadam api, dia tunjukkan, dia ada gambar ditampal dekat alat pemadam tu, ditunjukkan cara-cara untuk guna. Okey. Difaham okey. Okey, contoh dipadamkan api, sekejap je dah padam. Gunakan alat pemadam api. Okey, bila ada kemalangan di tempat awam. Minggu lepas tempat awam cikgu maklum dan bagi tahu awak seperti taman permainan, ataupun tempat orang ramai lah. Jika awak datang dengan ahli keluarga lain tak apa, tapi jika awak datang keseorangan, tak ada kawan, awak ditipu kemalangan, apa yang awak kena buat? Awak kena maklum pada orang dewasa yang berdekatan, jerit jika perlu untuk dapatkan perhatian. Walaupun dekat situ tak ada orang dewasa, jika awak jerit, ada rakan-rakan kanak-kanak yang dengar, mungkin dia pun boleh dapatkan bantuan untuk awak. Jadi sebaik-baiknya jika mahu pergi kawasan-kawasan taman permainan, perlu bersama dengan ahli keluarga dan ataupun ibu bapa awak. Kalau pergi sorang-sorang ni agak bahayalah. Kalau nasib tak baik awak jatuh di kawasan yang longkang ke apa ke, kalau tak ada orang pun tak tahu awak ada kat situ. Jadi itu yang mendatangkan bahaya untuk awak lah. Okey, sekian saja untuk hari ini. Terima kasih cikgu ucapkan. Okey. Cikgu harap semua dapat jaga keselamatan lah dan dapat elakkan kemalangan